Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aktiviti subjek kesusasteraan dan kebudayaan Melayu kali ini iaitu kod BMMB 1104, saya dikehendaki untuk menganalisis 5 buah buku dan juga 5 artikel yang berkaitan dengan kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. 5 tajuk buku yang berkaitan dengan kesusasteraan dan kebudayaan Melayu yang saya peroleh ialah Sastera Melayu Merentah Zaman, Monograf Kesusasteraan Melayu, Kesusasteraan dan Pengajaran, Kesusasteraan Melayu Tradisional, Sastera dalam Budaya dan Media. Seterusnya, 5 artikel berkaitan kesusasteraan dan kebudayaan Melayu yang saya peroleh ialah artikel yang pertama, Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik, yang kedua, Konteks Sastera dan Budaya Melayu, yang ketiga, Cerita Rakyat Melayu, suatu pancaran analisis jati diri masyarakat Melayu sebagai cerminan kebudayaan Melayu, dan yang ketiga ialah Sejarah Melayu sebagai lambang tradisi akal budi bangsa yang tinggi, dan terakhir sekali ialah kebudayaan Melayu. Kita teruskan dengan analisis buku yang pertama yang bertajuk Sastera Melayu Merentah Zaman. Buku Sastera Melayu Merentah Zaman ini dihasilkan untuk mempersembahkan hasil kajian bidang kesusasteraan Melayu daripada pelbagai perspektif termasuklah sejak era Pelimpu Lara sehingga ke era teknologi maklumat. Penulisan dalam buku ini memperlihatkan bahawa kedudukan kesusasteraan bukanlah statik, tetapi juga turut berkembang dan memenuhi tuntutan perkembangan dunia semasa. Terdapat 15 buah kertas kerja dihasilkan oleh para ahli akademik dan pelajar ijazah tinggi dari Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Pelbagai perspektif menjadi subjek kajian antaranya seperti aspek pemikiran, kepengarangan, simbol dan makna, psikologi, adaptasi estetika dan budaya dalam karya tradisional maupun moden. Kesemua ini adalah sumbangan besar dalam dunia kesusasteraan, terutamanya dalam usaha memasyarakatkan kesusasteraan dalam era globalisasi. Seterusnya, kita lihat pula kepada analisis buku yang kedua iaitu yang bertajuk Monograf Kesusasteraan Melayu. Buku Monograf Kesusasteraan Melayu ini merupakan yang kedua diterbitkan pada tahun 2015 selepas diterbitkan kali pertama pada tahun 2009. Buku ini mengandungi 10 makalah yang ditulis oleh pengkaji-pengkaji dalam bidang pengajian Melayu, khususnya dalam kesusasteraan Melayu. Keseluruhannya dari makalah dalam monograf sastera ini memperlihatkan kajian yang bermanfaat dalam memperkembang ilmu dalam pengajian Melayu amnya dan kesusasteraan Melayu khasnya. Khazanah kesusasteraan Melayu merupakan warisan orang Melayu yang tidak ternilai dan sudah semestinya mendapat tempat yang sewajarnya serta diperkembangkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain agar tidak pupus di telan zaman. Selain itu, kita lihat kepada buku yang berjudul Kesusasteraan dan Pengajaran iaitu merupakan buku yang ketiga. Buku ini disusun khas untuk kegunaan bakal guru yang mengkhususkan pengajian mereka dalam bidang pengajaran kesusasteraan di institusi-institusi keguruan dan di universiti. Ia bertujuan untuk mengetengahkan pelbagai pandangan dan pendapat tentang bahan-bahan kesusasteraan, cara-cara mengajarkan bahan kesusasteraan dan penilaian di dalam kelas. Pelbagai aspek yang menyangkut kesusasteraan dan potensinya dalam mendidik insan juga diketengahkan. Buku ini dibina dalam beberapa bab yang hampir kesemuanya berkaitan dan padu. Pendeskripsiannya dilakukan dalam bentuk yang paling mudah dan difahamkan. Contoh-contoh disediakan bagi membantu menjelaskan kesamaran yang mungkin timbul di dalam kalangan pelajar. Ketelitian pelajar menganalisis bahan-bahan yang diketengahkan ini dipercayai dapat membantu mereka memahami aspek-aspek kesusasteraan dan penilaian kesusasteraan dengan lebih sempurna. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anda semua. Seterusnya, kita lihat pada buku 4 iaitu menganalisis buku yang berjudul Kesusasteraan Melayu Tradisional. Buku ini membicarakan kesusasteraan Melayu tradisional meliputi sastera genre rakyat, hikayat sastera, sejarah kesusasteraan, sastera epik, panji sastera, sastera kitab, sastera undang-undang dan ketatanegaraan, cerita nabi-nabi dan tokoh-tokoh Islam dan kepustakaan ilmu tradisional.
Buku ini adalah hasil daripada besar-besaran para sarjana kita dalam menghasilkan suatu pendekatan baru mengenai kesusasteraan tradisional kita secara konkret dan menyeluruh. Selama ini, penyelidikan tentang kesusasteraan Melayu tradisional telah banyak dilakukan oleh para orientalis barat seperti R. O. Winstead, R. Roelvink, C. Hucase dan lain-lain. Hasil penyelidikan mereka memperlihatkan beberapa perasaan individu penyelidik sendiri. Kini, dengan terbitnya buku ini, dapatkah kami menyaring kembali hasil penyelidikan para sarjana barat yang kurang mendalami akal budi orang Melayu, terutama yang berkaitan dengan unsur-unsur luar yang sengaja dimasukkan ke dalam karya-karya sastra Melayu, kata pengarang buku ini. Dan yang terakhir, buku yang saya analisis ialah buku yang bertajuk Sastra dalam Budaya dan Media. Buku Sastra dalam Budaya dan Media merupakan sebuah kompilasi esei yang dihasilkan oleh para pensyarah serta pelajar ijazah tinggi dalam bidang kesusasteraan. Kepelbagaian bidang dan kajian kesusasteraan yang dijemakan dalam penulisan ini sebenarnya diikat kukuh dalam suatu tema, iaitu perkaitan antara sastra dan budaya sastra serta sastra dan media. Kajian kesusasteraan sememangnya tidak pernah terkurung dalam dunianya semata-mata. Ia tidak sekadar cerita, tetapi sebenarnya mengungkapkan pelbagai persoalan yang berkaitan dengan budaya silam dan juga budaya semasa masyarakat. Isu-isu berkaitan manusia, masyarakat, tradisi, warisan dan sebagainya memang menjadi bahan dalam pengisahan karya sastra sama ada sastra tradisional maupun sastra moden. Malah, dalam arus kemodenan kini, sastra turut mengadaptasikan dirinya dalam bidang media. Karya-karya sastra kini muncul dalam bentuk e-sastra, sastra digital, sastra cyber dan pelbagai lagi. Buku ini mengupas persoalan-persoalan budaya masyarakat istana dan desa dalam kesusasteraan Melayu tradisional, merangkumi sastra tulisan dan juga lisan. Persoalan tentang masyarakat moden dan kontemporari juga turut diberikan perhatian melalui kajian-kajian novel, cerpen dan juga sajak. Seterusnya, kita lihat pula kepada analisis artikel, iaitu artikel yang pertama bertajuk Sejarah Melayu sebagai Lambang Tradisi Akal Budi Bangsa yang Tinggi. Artikel ini dikarang oleh 4 orang penulis, iaitu Nur Azimah Zakaria, Abdul Halim Ali, Azhar Wahid dan Ani Omar. Makalah ini bertujuan untuk mengenal pasti fungsi mitos dan legenda yang terdapat dalam sejarah Melayu. Seterusnya, menguraikan tahap proses kreativiti pengarang tradisi dalam mengangkat sejarah Melayu sebagai sebuah teks yang mempunyai pemikiran dan akal budi bangsa Melayu yang tinggi. Makalah ini akan menggunakan teori sosiologi sastra Ken Palmer 1997. Seterusnya, artikel kedua iaitu artikel yang bertajuk Cerita Rakyat Melayu, suatu analisis pancaran jati diri masyarakat Melayu sebagai cerminan budaya Melayu. Artikel ini dikarang oleh Muhammad Fahmi Ismail, Salmah Jan Nur Muhammad dan juga Muhammad Sharifuddin Yusof. Sejak zaman dahulu kala lagi, cerita rakyat Melayu merupakan salah satu genre sastra yang popular dan diminati oleh segenap lapisan masyarakat. Kini, cerita rakyat Melayu kian luntur dalam kalangan masyarakat Melayu kerana adanya pengaruh teknologi moden. Namun begitu, menyedari akan betapa pentingnya cerita rakyat Melayu ini kepada masyarakat Melayu, maka kajian ini dilakukan untuk mengembalikan semula nilai jati diri yang selama ini menjadi tunjang kepada ketamadunan unggul dalam kalangan masyarakat Melayu. Lantaran itu, dapat dilihat bahawa setiap cerita rakyat Melayu yang disampaikan itu banyak memberi pedoman yang berguna kepada masyarakat Melayu. Sehubungan dengan itu, kajian ini akan mengenal pasti dan membincangkan nilai jati diri yang terkandung di dalam cerita rakyat Melayu. Seterusnya, kajian ini juga akan menggunakan landasan teori ekologi budaya atau adaptasi alam untuk memantapkan lagi analisis perbincangan. Dalam konteks ini, maka jelaslah membuktikan bahawa terdapat cerita rakyat dapat membina semangat jati diri yang unggul dan mantap dalam kalangan masyarakat Melayu hingga kini. Seterusnya, artikel yang berjudul Konteks Sastra dan Kebudayaan Melayu yang dikarang oleh Mani Yamin Ibrahim.
Buku ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama berkenaan perihal kesusasteraan, usaha mengecilkan fungsi bahasa Melayu dan kesusasteraan Melayu, kehilangan cinta sejati kerana keterpersonaan individu terhadap modernisasi hingga tokohnya hilang jiwa dan kejatian diri. Konsep seni Melayu yang semakin hilang pengamal dan khalayak dan kehilangan moral dan keintelektuan dan pengisian kuasa perut dan bawah perut turut terdapat dalam bahagian pertama, selain memasukkan usaha generasi kedua dan ketiga pasca merdeka bangkit menciderai diri sebagai pengarang beridealisme. Dalam bahagian kedua pula berkenaan perihal budaya, konsep kejadian alam bagi orang Melayu yang dinafikan oleh sesetengah pihak, konsep individu dalam sosio budaya Melayu yang semakin kecil peranannya, ciri-ciri rumah Melayu yang semakin sukar dicari, sistem nilai Melayu yang semakin bercelaru, keindahan seni Melayu yang kian terpadam, peranan penaung terhadap seni Melayu yang bertukar milik dan mengecil fungsi dan konsep seni bina masjid yang semakin tidak diketahui oleh generasi terkandung dalam bahagian kedua ini. Kita teruskan dengan menganalisis artikel yang seterusnya iaitu Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik yang dikarang oleh Dr. Liao Yok Fang. Buku ini membahaskan tentang cerita rakyat. Kajian sastera rakyat ini dianggap penting kerana dari kajian ini kita dapat mengetahui pandangan dunia, worldview, nilai kemasyarakatan dan masyarakat yang mendukungnya. Kerana itu pula, UNESCO pernah melancarkan suatu kajian tradisi lisan di Malaysia dan Indonesia. Tentang usaha-usaha yang dijalankan di Malaysia dapat dibaca dalam sebuah buku yang disusun oleh Muhammad Taib Osman pada tahun 1975. Akhir sekali ialah dengan menganalisis artikel yang bertajuk Kebudayaan Melayu. Bahagian ini mengandungi konsep budaya dan elemen yang terkandung dalamnya. Untuk konsep budaya dan ahli antropologi diperoleh daripada pelbagai sumber. Elemen budaya yang terdiri daripada material dan bukan material berserta contoh turut dikemukakan dalam artikel ini. Itu sahaja daripada saya untuk aktiviti kali ini. Sekian, terima kasih.